Satu. Yang ketiga, benda yang kita tak perasan dia merupakan satu nikmat Allah. Bila kita ada ibu, bila kita ada ayah. Banyak orang yang tak peduli dia ada ayah, dia ada ibu. Tunggu ayah dia mati, baru dia perasan pentingnya ayah dalam hidup. Saya ni, ayah saya meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan ayah saya mati. Apa perasaan ustaz jadi anak yatim? Bersyukur. Saya bersyukur sebab saya dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak pernah tengking ayah saya. Tuan-tuan, berapa banyak tengking ayah tuan-tuan? Cepatlah, lambat lah ni, masuk waktu satu suku. Kejap lah, kasut hilang pula. Tu yang kasut di kaki tu apa? Ayah dah nyanyuk, marahnya ayah dia. Subhanallah. Saya tak pernah marah ayah saya macam itu. Saya tak pernah marah. Ayah, lain kali makan tu elok-eloklah ayah. Pinggan tu mahal, pecah pula pinggan tu. Hei, nanti beli pinggan plastik lah kat ayah. Tu yang iklan dalam TV hari raya tu, nanti ingatlah. Terketar-ketar ayah tu makan. Saya tak pernah halau ayah saya. Saya tak pernah hentak kaki dengan ayah saya. Bila tak dapat beli barang, bila ayah marah, saya tak pernah hentak kaki. Saya tak pernah hempas pintu saya dekat ayah saya. Berapa banyak di kalangan manusia sekarang berani hempas pintu bilik dengan ayah dia. Aiman, mari sini sekejap. Apa? Cara jawapan tu, Aiman, apa? Dengan ayah kamu panggil macam itu? Dahaka punya budak. Mana boleh seorang anak kata apa? Apa? Bila ayah panggil, mak panggil, ya mak. Ini tidak. Mata tengok televisyen, tapi mulut menjawab, Man, apa? Mata duk tengok TV. Jawapan mulut anak dahaka. Saya tak pernah jawab pada bapak saya macam itu. Bila bapak kata, kamu balik cepat sikit, jangan balik lambat, orang tahu ha? Tahu balik lambat juga. Tahu ha? Tak payah cakap, orang tahu ha? Di belakang tu ada tu budak zaman sekarang ni. Cuba tuan-tuan tengok, orang tahu ha? Cakap pula, orang tahu ha? Sepok saya lagi budak ni. Berapa banyak anak-anak hari ni tahu ha? Tahu ha? Dia tak tahu bapak tu nikmat dah dia. Dia berbakti pada bapak dia, dia berbakti pada bapak dia, dia berbakti pada ibu dia, syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada bapak yang uzur, tuan-tuan patut berebut bela bapak. Jangan biar adik-adik lain bela. Abang nak bela, abang nak cari pahala dengan bapak. Berapa banyak adik-adik lain yang tak mau bela, anak beranak tak nak bela bapak. Dia telefonnya abang dia, halo, alung belalah pula ayah, belalah pula mak ni, acik tak boleh bela, acik sibuk korosos, alung kerja sendiri, belalah pula. Hei, kamu gila ke? Alung lagi sibuk pada kamu. Alung ni ngutik hutang, kamu tahu? Nama alung pun alung. Kejap alung kerja orang, kejap orang kerja alung. Masing-masing tak nak bela bapak, tak nak bela mak. Bodoh betul. Kalaulah dia bela, berapa banyak pahala dia dapat. Tengok Kaabah pahala, tengok Quran pahala, tengok muka mak saja pun pahala. Tuan-tuan, tengok Quran saja pahala. Tu yang ramai tengok Quran, baca tidak lah. Dia sanggup menyembang kaki lima di luar, tak apa. Panas pun panas lah, janji jangan baca Quran. Kenapa kamu tak baca Quran? Udah tengok, kata dia. Kalau tengok pun dapat pahala, kalau baca satu huruf satu pahala. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya ustaz, saya memang cakap ustaz, saya memang tak ada lancar baca Quran ustaz. Betul cakap ustaz, minta maaf lah ustaz, sebab tu saya tak baca. Kalau kamu tak boleh baca, kamu panjangkan tengkuk kamu, dengar orang lain baca. Dia baca Quran, tuan-tuan duduk sebelah dia, panjangkan tengkuk. Apa salahnya? Dengar bacaan Quran pun berpahala.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita dengar je. Kita tak boleh baca, kita dengar. Pahala dengar dapat. Ini dengar pun tidak, baca jauh sekali. Rugi tuan-tuan. Yang ketiganya, benda yang dapat pahalanya apa? Tengok muka mak. Kalau tengok muka mak pahala, cium tangan ibu, cium tangan bapa, basuh baju mak, basuh kain pelekat mak, basuh kain pelekat ayah, basuh kain batik mak. Apa besar pahala tuan-tuan? Suap nasi dekat mak, hantar lauk pada mak, subhanallah, hiburkan hati mak. Bawa mak pergi zoo, tengok monyet orang hutan, naik kereta api pula, let's go to the zoo, mak nunggu tengok. Apa salahnya tuan-tuan? Tapi setengah orang dia tak peduli. Telefon mak dia boleh kira, dalam bil tu boleh kira berapa nombor mak dia. Yang banyak makwa, pakwa, makwa, pakwa, makwa, pakwa, makwa, pakwa. Sedangkan mak yang melahirkan dia. Maka manusia ni tuan-tuan, bila mak dia mati, bila bapak dia mati, baru dia tahu sunyinya hidup tanpa bapak, tanpa ibu. Hari raya ni tuan-tuan, kita seronok balik kampung sebab mak masih ada. Tuan-tuan di sini yang mak dah tak ada ni tuan-tuan, tuan-tuan bayanglah macam mana mak sendiri macam mana. Hanya boleh tengok gambar je muka mak. Nak cium tangan dah tak boleh, nak cium pipi dah tak boleh, nak tidur atas riba mak dah tak boleh. Baru kita tahu macam mana mak. Dan itu kot kali terakhir jumpa mak di atas dunia. Di hari kiamat mungkin tak jumpa dah. Sebab tu tuan-tuan, yang mana masih ada mak, yang mana masih ada ibu, tolong layan elok-elok. Jangan tengking. Wala taqul lahuma uffin. Kita sekarang umur 60, mak kita umur 80, layan elok-elok. Jangan bercakap sambil kancing gigi dengan mak. Mak ni pun satu, nampak? Tu anak dahaka tu. Cepatlah mak, lambat betul. Orang tua ni dahaka tuan-tuan. Kadang-kadang pakak dengan isteri, marah mak. Mak abang tu apa lah tadi, geram no nengoknya. Sabar je lah, sementara orang tua tu hidup, dia mati senang kita. Astaghfirullahalazim. Boleh cakap macam itu, sabarlah lagi 2-3 hari orang tua tu, dia mati nanti senang kita. Besar isteri kah, besar suami kah, besar anak kah, besar mak, dia tak fikir lah. Banyak tuan-tuan orang ni pukul mak dia. Saya sekarang tengah duk handlekan satu kes, anak pukul mak, sepak mak, terajam mak, saya masuk hospital mak ni. Baru sekolah menengah, sepak mak, pukul, tampar mak. Dia tak tahu mak tu mengandungkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mak ni mengandungkan anak susah atas susah.